السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ya arhamar rahimin. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Prof. Zainuddin, Tuan Imam dan barisan ahli jawatan kuasa, sidang hadirin yang dirahmati Allah. Hadir atau tak hadir lagi ya? Ada dah? Ada lagi. Pertamanya, setelah sekian lama kita tidak bertemu mata, hampir 3 bulan, maka dengan izin Allah pada petang ini dapat sekali lagi kita hadir dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan memberikan kesedaran kepada kita di samping menambah ilmu kita yang sedia ada, guna untuk nantinya kita amalkan dan menjadi bekalan apabila kita dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan suasana sekarang, kita masih berada dalam pandemik COVID-19 ini, maka sukalah saya mengajak kita bersama membuat muhasabah dan merenung dan mengambil usaha dan ikhtiar dengan tajuk ibtila, doa dan usaha. Ujian-ujian Allah dan ikhtiar kita melalui doa dan usaha. Jangan dilupakan bahawa hidup kita ini sentiasa penuh dengan ujian yang silih datang berganti. Ujian demi ujian datang, daripada kita muda sampai dewasa, sampai kita mencecah usia senja. Cumanya fitrah ataupun nature ujian itu berbeza. Masa muda ujiannya lain, kan? Orang muda ni sepatah kata pepatah orang tua lah, adat muda menanggung rindu, orang tua menanggung rasa. Dulu kita tak sensitif sangat, kan? Tapi bila tua-tua ni, orang salah cakap kita terasa, anak ambil endah-endah kita cepat terasa. Orang tua menanggung rasa, pendam rasa begitu. Ujian juga. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut 2 ayat yang suka saya kongsi dengan hadirin pada malam ini. Yang pertama, ujian tentang keimanan kita. Iman kita ini yang Nabi kata yazid wa yanqus. Iman ni bukan benda yang statik, tuan-tuan. Bukan macam gelas ni. Dia gelas ni selama-lama jadi gelas lagi tak pecah. Nabi kata iman yazid wa yanqus. Iman kita ini bertambah, ada ketikanya iman kita ini berkurang. Sebab itu Allah menyebut dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan menyatakan bahawa kami dah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Walaqad fatanna allazina min qablihim. Sesungguhnya telah kami uji mereka yang terdahulu daripada mereka, dan selepas didatangkan ujian ini, fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin.
Allah tahu. Orang ramai tahu siapa yang benar dalam perkataannya, siapa yang hanya berdusta menyatakan dia beriman, tapi dia telah melaksanakan dan menterjemahkan iman dalam bentuk amal dan perbuatan. Sahabat-sahabat diuji tuan-tuan, Masya Allah, tak tertanggung kita jauh sangat beza ujian kepada sahabat dengan kita. Sekadar mengulangilah. Bilal ibn Rabah ujiannya sangat getir. Ammar bin Yasir dan keluarganya Sumayyah diuji iman mereka sehingga mereka dibunuh, dan Sumayyah pertiwi pertama dibunuh dengan begitu kejam. Para sahabat diuji bila diajak berperang, terus mereka berperang. Para sahabat diuji. Dalam ayat dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala menyebut diuji suruh pindah daripada Mekah, tanah tumpah lahir mereka, suruh ke hijrah ke Madinah yang tidak menjanjikan apa-apa. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah itu. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah issaqaltum ilal ard. Wahai orang yang beriman, al-jailul awal di kalangan sahabat ni yang mendukung Islam. Setengah riwayat kata, setengah ahli sirah kata sekitar dalam 300 orang. Allah Ta'ala bertanya, ma lakum, kenapa kamu? Iza qila lakum munfiru fi sabilillah issaqaltum ilal ard. Apabila kamu disuruh berhijrah untuk jalan Allah, kamu rasa berat sangat kaki kamu nak meninggalkan kota Mekah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu redha hidup di dunia ini yang bersifat sementara berbanding dengan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Itu nilai yang Allah Ta'ala tanam. Mata'ul hayatid dunya, keseronokan mata', keseronokan hidup di dunia ini berbanding dengan akhirat, kebahagiaan di akhirat, apalah sangat dunia ini, illa qalil. Sampai Allah Ta'ala mencabar. Bukan mereka tidak Islam, mereka sanggup tukar agama, sanggup menerima tekanan. Tapi bila disuruh hijrah rasa tak nak. Nak pergi Madinah bukan ada apa-apa, bukan ada saudara mara tuan-tuan. Tak ada menjanjikan apa-apa. Tapi kerana iman, Rasulullah hijrah, Abu Bakar hijrah, Umar hijrah, ramai sahabat-sahabat yang hijrah. Itu Allah Ta'ala kata dalam ayat yang berikutnya dikatakan. Dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu tidak berhijrah, Allah Ta'ala akan azab kamu dan Allah Ta'ala akan ganti kamu dengan satu bangsa, satu umat yang di kalangan, yang bukan di kalangan kamu. Itulah orang Madinah, orang yang strik tuan-tuan. Mekah payah, sembunyi-sembunyi sampai strik, disambut begitu. Itu sahabat Al-Ankabut. Tapi yang kita nak bincang malam ni tuan-tuan, nak buat renungan, ialah ujian hidup kita sekarang. Apa kata Allah Ta'ala, firman Allah, la nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'. Kami akan uji kamu. Apa dia? Yang pertama, takut. Yang kedua, al-ju', lapar. Yang ketiga, naqsim minal amwal wal anfus, kurang harta benda daripada kaya jatuh miskin. Al anfus, hilangnya jiwa, nyawa orang-orang yang kamu cintai dan kamu sayangi. Isteri pergi, suami meninggal, anak meninggal. Kadang-kadang meninggal ni tak jangka-jangka tuan-tuan. Macam hari ni lah tuan-tuan bacakan berita. Dekat Cerah kat mana tu, lalu kat bawah kering, penyek di jentera, mati 3 orang, meninggal. Ni kita bersedia lah tuan-tuan. Wassamarat, buah-buahan, tanam-tanaman. Namun hujung tu Allah Ta'ala sebut, basyiris sabirin, gembirakan orang yang sabar.
Siapa mereka? Allazina iza asabatuhum musibah, bila menerima musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni bagi Allah. Allah rancang kita dah. Pada Allah kita balik. Allah Ta'ala nak ambil kita sekejap, tuan-tuan. Senang. Kadang-kadang kita kata, kenapalah jadi pada aku? Sikitlah, Prof, lagi sikit pengalaman saya. Kongsi sikitlah, bukan cerita banyak. 3 bulan banjir besar di Kuantan, ingat tak? Kan? Gambang, jalan LPT tutup. Saya di Kuantan masa tu. Anak saya kahwin, bawa lah cucu dengan isteri saya, empat cucu balik. Allah, kadang-kadang inilah perancangan Allah. Masuk, nak pergi hotel, kata tak apalah, di hotel lah. Tepi dekat ikan bakar, hutannya lumpur. Ada air sikit je, sini ke dinding tu, jauh sikit lah, sini ujung sana. Tak banyak. Saya pun redah je lah. Mati je. Saya ingat sikit je, kita panik masa tu, kita pun start lagi. Tapi Allah Ta'ala hantar orang, 10 orang tolak kereta saya, tuan-tuan. Bawa pergi tepi kedai. Kalau tak tengah jalan. Tarik mari Kuala Lumpur, ringkas je lah, tuan-tuan. Enjin kena overhaul. Tak banyak. Dalam 20 K je, tuan-tuan. Kereta hitam saya tu. Sebab tu kata 3 kereta ni, Mercedes ni maha sedih. BMW banyak makan wang. Audi ni 3 bulan tu. Dah 3 bulan sadai, tak ambil lagi, tuan-tuan, sangkut. Dah siap pula, power steering rack pula. Allah, tanya berapa? 8,000. Allah. Saya kata, nak kongsi. Tapi benda ni jadi tu. Allah Ta'ala, kita benda ni perancangan Allah sikit je. Allah Ta'ala nak ambil. Balik yang berlaku, tuan-tuan, yang sekarang ni kita, kalau tuan-tuan ingat, 18 hari bulan 3 tahun lepas, mula PKP, ingat? Kita dah setahun lebih dah, hari ni 22. Dah lebih setahun dah kita hidup dalam norma baru. Kerana satu virus yang menyebabkan kita takut. Al-khawf. Kalau benda nampak senang, tuan-tuan. Benda tak nampak ni. Sebab itu, yang doa kita, imam pun baca, selalu kita baca tu. Ya. Dan tuan-tuan, kita kena yakin sungguh ni dengan doa, mustajab doa. Minta sungguh-sungguh, tuan-tuan. Kalau Ustaz Kazim, dia kata, dia suruh amalkan kalau boleh baca 1000 kali. Apa ayatnya, tuan-tuan? Apa ayatnya? Apa ayatnya, tuan? Suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Yang ujung tu, tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Burung-burung ini melontarkan mereka dengan batu min sijil. Ramai mufassiri macam-macam terjemah lah. Dan tentera Abraha bergajah ini menjadi mati macam daun yang kekeringan. Saya dengar Ustaz Kazim kata, antaranya, tuan-tuan, sebenarnya konteks dengan apa ibtilak ni, doa. Kalau boleh kita ni sambil-sambil apa? Ya, alam tara kaifa fa'al rabbuka, baca. Terutama tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asim. Tuan-tuan, ayat Quran ni kan syifa. Ayat Quran ni saya selalu ulang. Dia bukan hanya firman Allah yang kita nak tarannumkan, tapi dia juga syifa. Ma huwa syifa'ur wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Syifa dan rahmat. Sebab tu kita baca. Macam doa yang kita duk baca ni, tuan-tuan. Cuba kita hayati.
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam. Al baras, al junun, al juzam, wa min sayyi'il asqam. Setengah orang dia tak baca, tambah sambungan saya baca. Ma zahara minha wa ma batan, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah. Na'udzubika. Tadi pun imam baca tadi. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dar'is syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Minta jauh daripada bala, su'il qada, qada yang buruk, daripada cengkaman musuh. Jadi dalam kata lain tuan-tuan, kita ni kena dengan Allah Ta'ala, jangan putus tuan-tuan. Na'udzubika, na'udzubika, nas'aluka, na'udzubika, nas'aluka salam. Kami minta padamu ya Allah salamatan fid din, afiatan fil jasad, semua. Na'udzubika. Nah, yang kita doa kita ni, na'udzubika minal baras. Al baras ini artinya sopak. Tuan-tuan tahu sopak ni, orang kena sopak kan, dia kulit putih, kalau kena kat muka, Masya Allah, wuduh, rupa kita minta jauh. Ada orang kena. Al-junun, gila. Al-juzam, kusta. Wa min sayyi'il asqam, apa saja penyakit-penyakit yang buruk yang datang pada kami. Cumanya, kalau ditekankan ma zahara minha wa ma batan, apa yang nampak, apa yang tak nampak. Yang corona ni, covid ni, virus ni tak nampak tuan-tuan. Sebab tu kita kena jagalah yang zahir ni. Jaga ni, jaga ni. Di samping takut kena saman, satu hal lah juga tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Sekarang ni akta yang baru dulu ni, dia tak kira, dia sama je start dengan 10,000 baru boleh appeal balik. Dulu 1,000. Start 10,000. Kisnya tak register ni je. Sebab tu bawa ni register. Kalau lambat payah sangat tuan-tuan, senang je. Tuan-tuan pergi kedai buat cop. Gantung kat leher, pergi tuk. Ya. Kadang-kadang ni payah, kadang-kadang dia sangkut lah. Cop je. Nak tulis banyak cerita, lama cerita. Ramai orang kena kan. 10,000 tuan-tuan. Lepas tu, atas budi bicara perkara kesihatan daerah, nak kurang-kurang lah. Walaupun katanya, kesalahan pertama boleh didenda 1,000. Satu segi logik juga. Kalau kelab-kelab malam ni, didenda dapat 50,000, bagi lagi lah, tak ada masalah. Tapi kita ni, jadi, yang zahir ni tuan-tuan kena jagalah. SOP kita ni. Pakai pelitup muka. Kita agak berat sikit, balik kena mandi. Balik je keluar tuan-tuan. Kalau boleh, baju tu buang tu. Bukan buang, maknanya simpan, buat letak dalam kena nak basuh, mandi. Banyakkan basuhkan. Ini zahir tuan-tuan, yang duk diwar-warkan tu lah. Jangan bersalam-salaman. Salam ni cukup lah. Assalamualaikum. Jangan pula kata Yahudi. Ada tuan-tuan, ada. Sebab saya pergi satu surau, jumpa kawan lama masjid. Lama tak jumpa. Dia pun ulur tangan kat saya. Saya kata Waalaikumsalam. Orang semangat lebih lain. Yahudi terus. Yahudi ni, percaya sangat Yahudi ni. Kita kenal lah, dia masa muda pun tak berapa, lebih kurang Abu Jahal juga masa muda. Cuma dia jadi Abu Sufyan tua-tua ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang berubah tiba-tiba ni, dia cepat brand orang. Kalau kita ni daripada muda, kita santai, kita insya-Allah kita jaga. Macam ni tuan-tuan, bukan perkara kan dia ada kan. Yang vaksin ni tuan-tuan. Ya, kenapa kerajaan kata buat vaksin, cocoklah, daftarlah vaksin. Sebab ada setengah-setengah orang yang berpengaruh ni. Untuk guru hak klasik ni. Yang pondok-pondok, dia ada pengaruh. Bila dia mengajar, dia bercakap, orang dengar.
Dia kata ni Yahudi, mana ada vaksin? Vaksin ni dia kata dibuat oleh orang Amerika. Padahal kalau tuan-tuan tengok kan, Pfizer tu, yang vaksin Pfizer ni, memang daripada syarikat di Amerika. Saya buat kajian sikit, Pfizer ni, walaupun ejennya P, Pfizer ni, ya Prof, Pfizer ni, yang buat kajian dan menemukan vaksin ini ialah sepasang suami isteri berbangsa Turki yang bermustautin di Amerika. A couple of scientists from Turkey who settled down as PR, permanent resident of America, come up with the research, come up with a vaccine. Semuanya dipatentkan untuk syarikat dia, Pfizer ni, di itu. Ada pula kadang hearsay ni, kata janin bayi lah, macam-macam. Yang terbaru ni Sinovac ke apa, daripada China. Ya, Sinovac. Tapi ada kumpulan-kumpulan yang duk war-war, dia kata ini semua agenda Yahudi. Muslimin yang dirahmati Allah. Kalau balik semula kepada yang kita alami sekarang ni. Macam dulu saya tulis dalam buku saya yang tuan-tuan baca tu, tapi saya buang sebab saya takut didakwa oleh syarikat Cina. Memang asalnya daripada Wuhan. Malah setengah menterjemahkan Wuhan itu daripada perkataan Wuhanung. Nama corona virus 19 ini daripada perkataan corona tu sendiri, kalau tuan-tuan tengok. Bila corona ni kena kuarantin kita ni, dalam Quran pun ada setengah yang dia kait sikit lah. Ada ayat Quran menyebutkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Hendaklah kamu mengurungkan diri kamu dalam rumah kamu, khusus kepada muslimat. Maknanya orang muslimat perempuan ni jangan lepas bebas pergi ke pasar-pasar tanpa keperluan yang munasabah. Jaga aurat. Qarna fi buyutikunna. Hendaklah kamu mengurungkan diri kamu dalam rumah-rumah kamu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan jangan kamu tabarruj ni nak terjemahkan apa? Apa kata? Macam kamu bergembira, menunjuk-nunjuk pakai pakaian melampau yang menjolok mata macam orang-orang jahiliyah. Tabarrujnya berhibur macam-macam kan. Sekarang ni kan ramai sangat yang tabarruj kan. Ramai. Kalau tuan-tuan tengok TV, saya tak lalu tengok TV sekarang. Semalam duo tu baguslah, duo family apa. Seorang tu makcik tu, Allah, kat 70 dah. Aduh, tak lalu tengok kita tuan-tuan. Dunia kata pergi, kubur kata mari, ya Allah, ya Tuhan aku. Tu tabarrus. Jadi balik semula yang disebutkan qarna. Sebab tu kita ni sesuai, kena jagalah. Tapi yang paling penting, muslimin muslimat, sidang hadirin yang dirahmati Allah, kita ni jangan putus alaqah dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan, doa. Tuan-tuan, bila berdoa ni, berdoa sungguh-sungguh. Doa minta, ya Allah, kata orang wholeheartedly, minta sungguh-sungguh, bukan ala kadar amin, amin, tak. Tambah-tambah kita berdoa, terutama waktu-waktu yang mustajab. Lepas azan, sebelum semayang, terutama subuh, itu orang mustajab. Kalau di Mekah itu depan multazam. Ini kerja Allah Ta'ala tuan-tuan. Kadang-kadang logik. Pengalaman peribadi, anak saya kena epilepsi. Anak bongsu saya kena epilepsi. Tahu epilepsi? Sawan. Berobat dengan pakar Kuala Lumpur dia habis. Dr. Hussein Imam tu, pakar pediatrik di HKL. Habis. Kita bimbang sampai dia besar ni, kok kena sawan ni, tiba-tiba mood jatuh, tiba-tiba jatuh meleleh. Kalau bahasa kasar, orang panggil gila babi.
Babi tak gila macam mana dapat menyabit gila babi? Tuan-tuan, saya pernah mengajar untuk guru-guru agama perempuan. Satu orang tiba-tiba jatuh, terbuka aurat, keluar dia. Dan kawan dia tahu dah, terdapat angkat dia. Kena epilepsi. Ikhtiar zahir kita. Ni mustajab doa. Saya beritahu, marilah kita pergi Mekah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Depan multazam tu tuan-tuan. Depan makam Ibrahim, tempat yang mustajab doa tu ya. Ya Allah, ya Tuhan, aku dah berikhtiar, ya Allah, aku serah padamu, ya Allah. Tuan-tuan, baik, balik, tak. Ini kerja Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita kena ingat tu. Kerja Allah Ta'ala ini kadang-kadang tak boleh kita fikir. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala bila nak jadi. Tapi dia mengambil fitrah jugalah. Jangan kun fayakun, orang boleh terbang, kun fayakun orang jalan atas air, itu mengarut tu. Tapi kalau sakit contohnya. Sebab itu kita ni hadirin, kan Nabi katakan ad-du'a silahul mu'minin. Doa ini senjata orang-orang yang beriman. Ikhtiar habis dah. Doa jangan putus. Apatahali kalau orang kena zalim. Yang Nabi kata du'aul mazlum laisa lahu hijabun indallah. Doa orang kena zalim tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau orang kena ananya. Tapi kita ni doalah tuan-tuan. Doa tolak bala. Umur kita ni tuan-tuan, apa yang kita sakit yang kita takut tuan-tuan? Stroke. Ya. Angin ahmar. Kalau kena stroke tuan-tuan, ramai kawan kena stroke. Ya Allah, yazubillah. Nabi ajar doa panjang, tapi tuan-tuan boleh ambil malam ni pendek tak apa. Kalau boleh ingat-ingatlah, tulis-tulislah kalau tuan-tuan ada. Nabi ajar doa mengelakkan angin ahmar ni 3 benda je. Kalau tuan-tuan boleh tulis, itulah ingat-ingat dah. Ataupun boleh buka dalam Google nanti lah. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Ataupun kalau tak ingat bahasa Arab, tuan-tuan boleh minta dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, masa-masa yang mustajab tu, terutama 1/3 malam terakhir. Kan Nabi katakan 1/3 malam terakhir siapa minta dengan Allah ketika orang lain sedang tidur, wana sunyam. Ketika orang lain sedang tidur, kamu bangun, kamu mendekati Allah, minta, Allah mustajabkan doa kamu. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada ar-rihil ahmar, angin merah. Rih itu angin, ahmar merah. Angin merah ni stroke lah tuan-tuan. Waddamil aswad, daripada darah hitam. Darah hitam ni tuan-tuan, iaitulah darah pekat dalam tubuh kita. Ada orang kena penyakit darah pekat. Dia mesti cairkan darah tu. Kalau pergi hospital, doktor bagi pil untuk cairkan darah. Kalau darah tak cair, apa kena tuan-tuan? Dia mari buah pinggang, dan memang terjadi pada ramai kawan-kawan, termasuk saudara saya. Dia ambil mudah. Dia kadang-kadang kita obat ni tuan-tuan, ikhtiar zahir. Ya? Ikhtiar zahir ni kena ada lah. Kalau darah tinggi, makan obat darah tinggi, Coaprova. Kalau kena Algauti, tahu? Algo-out-T. Makan cortisin tu, jangan lupa. Sekarang dia satu obat kan, Clearo Gout. Di farmasi ada. Makan. Jadi kawan ni dia ambil mudah. Obat ni, sebab tu kita ni, obat ni kita
Ada orang kata memang Yahudi sungguh. Bila kita attach obat ni, sepanjang hidup kita, obat lah. Betul tuan-tuan. Kalau orang kencing manis, obat sampailah dia mati. Kalau orang kena darah tinggi, obat. Dan jangan main-main tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mari rasa tegang je leher, kan? Rasa elok tuan kita ni ada, saya ada di rumah alat yang pump tu sendiri. Tengok 160, bawah 110. Umur kita ni tuan-tuan 140, 90 border. Ada orang sampai 200. Itu pun pecah apa boleh bawa maut tu. Ikhtiar kita tuan-tuan. Ad-damil aswad. Wadda'il akbar. Apa saja penyakit-penyakit yang besar. Apa tuan-tuan? Penyakit-penyakit sekarang ni lah. Kencing manis. Yang paling kita takut tuan-tuan, minta jauh lah, ialah kanser. Arwah jiran saya tak pernah berlaku, dia lelaki, kanser buah dada. Kanser buah dada. Jemaah saya lah. Dia kerja Nusa Melaya apa? Dia kerja Nusa Melaya. Dia kata sikit je dia, doktor kata sikit je. Pergi rawat di pusat kanser negara tuan-tuan di Putrajaya tu. Makin melarat. Dan meninggal dalam usia yang belum sampai 50, dalam 48 tahun begitu. Jadi kita minta jauh berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa ni, kita tolak bala, termasuklah yang musim Covid ni tuan-tuan, silah doa ni yang juga imam tadi pun baca kan. Irfa'anna ya Allah, jauhkanlah dari kami ni ya Allah. Apa dia? Al-bala, bala. Allah Ta'ala tak turunkan bala ni sebab masih ada para ulama, anak-anak yatim, hufazul Quran. Kalau macam di Indonesia itu kan, di Palu-Palu tu, di pusar kampung itu, dalam kisaran, dan orang yang selamat tengok kampung, rumah dikisar dan tenggelam dalam bumi. Pergi ke Aceh, bala. Berlakunya tsunami besar, beratus ribu mati semerta. Ada museum di sana. Ironi ya tuan-tuan. Pengalaman peribadi saya, Masjid Ar-Rahman di tengah-tengah bandar Aceh itu tidak disentuh air. Sampai tsunami itu pecah, tidak disentuh air. Kesempatan kita ziarah ke sana, rupa-rupanya dalam Masjid Baitur Rahman di Bandar Aceh itu, wujudnya orang silih berganti tanpa putus 24 jam, kelompok-kelompok kecil yang sentiasa berzikir dan mengaji dalam Baitur Rahman itu. Dia ada halaqah-halaqah kecil, di penjuru sana ada 10 orang, di penjuru sana ada 15 orang. Masing-masing berzikir halaqah-halaqah kecil begitu. Tak sakilah bala tu kapal 5 tan kan, terbang atas rumah orang. Masya Allah. Termasuklah satu perkuburan waliullah di pantai Lu'lu'. Kita juga sempat ziarah. Tengok tu, pada tepi pantai, tsunami datang tepi pantai. Selamat perkuburan itu, sampai sekarang masih berdiri teguh. Masya Allah. Bala tuan-tuan. Jadi kita ni minta jauh. Kalau bala Allah Ta'ala nak ambil sekelip mata tuan-tuan. Al-bala wal waba. Penyakit. Ni wabak lah ni, wabak. Saya mendapat rawatan mata di hospital masa Usain. Baru ni saya nak pergi. Saya belum operate lagi tuan-tuan, masih duduk tangguh lagi ni pasal Covid ni.
Saya pergi, doktor yang merawat saya dah mati. Namanya Dr. Zainal, bekas pensyarah UKM. Maka lepas yang kenal aku, pakar ophthalmologist. Mati. Umur dia baru 61, 62. Orangnya yang baik, kata orang decent person. Saya tanya pihak hospital, kenapa, apa sebab mati tengah-tengah sihat? Hospital kata, we cannot reveal. Tapi kita ramai kawan-kawan, dia kata, sebab meninggalnya almarhum ini ialah sambil-sambil dirawat orang tu, dia kena COVID. Sedih saya tuan-tuan, ada gambar dia saya. Dia yang rawat saya banyak kali pergi jumpa, dia bagi khidmat nasihat semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala barakahkan hidupnya dan dirahmati Allah dia akan nanti. Jadi kita dah insya' tuan-tuan. Dah insya' ke? InsyaAllah. Masih insya' saya minta izin sikit lagi lah. Asyada'id. Allahumma inna irfa'anna al-bala' wal-waba' wasyada'id. Kehidupan yang susah, syadid. Nah, kita ni tuan-tuan tak nak hidup susah. Cukuplah kesusahan yang pernah kita alami ketika kita zaman remaja, masa budak-budak dulu. Kan Nabi pun doa tu. Na'udzubika minal hammi wal khuzni wal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Ini doa Nabi, doa maksurah tuan-tuan. Al-hammi wal khuzni, rasa duka cita yang lampau, yang sekarang tertekan. Kata orang sekarang stres. Al-ajzi wal kasli, rasa lemah, rasa malas, al-kaslan. Wal jubni wal bukhli, bacul dan kedekut. Wa min ghalabatid dain, daripada belenggu hutang. Wa qahri rijal, dan daripada kekerasan orang lain, tomahan macam-macam. Kita minta juga dalam ini. Wasyada'i tadi. Wasyada'i ini hidup yang susah. Ni zaman sekarang ni lah ramai orang susah tuan-tuan, masya-Allah. Syukurlah kita ni yang ada pencen, yang ada selesa lah. Tapi no, yang struggle, tuan-tuan muslim sedia maklum lah. Pilot tiba-tiba pergi jual burger tepi jalan. Kalau kat rumah saya tu, tuan-tuan jadi pasar malam tiap-tiap petang. Berniaga macam-macam. Sebab mereka ni nak syadaid, kita minta jauh. Wal marad wal mihan, penyakit dan juga mehnah, gangguan-gangguan dalam kehidupan kita. Sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sebab itu saya sentiasa menganjurkan kita ni, doa ni ikhtiar, rumusannya ikhtiar zahir kita kena jagalah tuan-tuan. Bala, ujian Allah nak uji iman kita. Kemudian kita kena ada ikhtiar zahiri, tetapi juga dia sampai ikhtiar zahir semua ni. Selaku orang Islam, dekatlah dengan Allah. Perbanyakkanlah doa, perbanyakkanlah tilawatul Quran, yang mudah-mudahan menjadi penawar kepada kita lah. Sekarang ni vaksin dan sebagainya, kita ambil langkah lah. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah terus beri kesihatan kepada kita. Walaupun kita tahu akan sampai satu masa nanti kesihatan kita beransur kurang. Tuan-tuan kena terima hakikatnya, sampai masa tua nanti kita ni dimakan usia, tak kuat dah. Petanda tengok diri, mata kabur, uban bertabur, kulit kendor, gigi gugur, makan bubur, tunggu masa masuk kubur. Tanda ada belah kedah kita tu, mata kabur, uban putih belah kedah. Tuan-tuan tengok, cuba tuan-tuan pegang kulit tuan-tuan sekarang ni.
Tegang kita lagi. Dah. Tak ada dah. Dia sini ngelebih dah. Kita orang lelaki okeylah, orang perempuan cantik macam mana pun sampai masa kendor belakang dah. Ha. Jadi kita kena terima hakikat bahawa putaran hidup kita begitu, sesuai dengan maudhu' kita ni, persediaan untuk akhirat. Ini antaranya lah kita kena redha dan kita usaha zahir dan perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu pada malam ini, hadirin yang dirahmati Allah. Dengan izin Allah Taala, kesempatan kita jumpa pada bulan hadapan. Nampaknya wilayah dah mula kuliah dah dibenarkan lah. Saya dapat perkeliling tadi, Selangor pun dah mula dibenarkan untuk Ramadan ni, ada tazkirah semualah. Majlis ilmu tuan-tuan, kalau kita hilang majlis ilmu, hilang jamaah ni, rasa sunyi, masa tak boleh datang surau pun ni. Macam mana tuan-tuan rasa? Dia berkurung dalam rumah, gila tuan-tuan, separuh gila. Itu bila boleh berjalan tu, berjalan sungguh tuan-tuan. Kadang-kadang bukan. Ni nikmat ni, boleh berjalan, tengok pemandangan. Masya Allah. Tapi kena masih kawalan lagi lah. Syukur. Allahu Akbar. Inilah ujian-ujian yang datang dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita. Mengakhiri tazkirah, mari bersama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرء الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.